Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang untuk kita mentafsir kembali ataupun menghuraikan ayat yang ke-34 daripada surah Al-Ahzab pada kali ini, di mana pada kali ini kita sambung kepada tafsiran ataupun dalam kitab ini, hebatnya surah Al-Ahzab yang kita sedang belajar ini. Dalam kitab ini kita sampai pada ayat yang ke-34. Dan kenapa kita pilih surah Al-Ahzab ini, berulang kali saya sebut pada para penonton dan sahabat-sahabat sekalian bahawa dia merupakan surah yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada orang perempuan terutamanya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu disebut, ajarilah keluarga kamu perempuan di kalangan keluarga perempuan kamu terhadap 3 surah. Sebelum daripada menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala ni, ada 3 surah yang perlu dipelajari oleh setiap di kalangan orang perempuan di kalangan kita ni. 3 surah ni, surah apa dia? Yang pertama surah Al-Ahzab, yang kedua surah An-Nisa, dan yang ketiga surah An-Nur. 3 surah ni kita diajar supaya mengajar dan mendidik keluarga perempuan kita dengan 3 surah ini. Kerana 3 surah ini merupakan surah-surah yang menjadi tanggungjawab bagi orang perempuan untuk memahami bagaimana kita nak menjadi seorang, katakanlah menjadi seorang anak kepada ibu dan ayah, menjadi isteri kepada suami, menjadi ibu kepada anak-anak, menjadi saudara-saudara perempuan pada adik-beradik lelaki kita. Semua ni peranan-peranan yang perlu dipegang oleh orang perempuan. Orang perempuan dalam 3 surah ini ditumpukan supaya mereka jaga betul-betul peribadi mereka. Antaranya peribadi orang perempuan ni dalam surah Al-Ahzab yang kita belajar sebelum daripada ininya, mereka ni ada sikap dalam hidup mereka ialah di mana mereka dalam keadaan inginkan pada perhiasan dunia. Di antara sikap orang perempuan yang melekat, bukan zaman kita je, bahkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang perempuan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meminta dengan Rasulullah dengan harta benda yang banyak sedikit je. Allah tegur pada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini supaya kamu jangan nampak dunia menjadi hambatan dan kejaran kalian. Bila kalian hidup berkeluarga, kalian jangan nampak dunia ni jadi keutamaan. Tetapi Allah ajar bila kita hidup berkeluarga, kita nampak akhirat terus. Bila kita berumah tangga, jangan kita nampak, untunglah aku boleh berumah tangga dengan orang ni, boleh berumah tangga dengan orang si kaya ni, sebab orang yang jawatan besar ini. Jangan. Tetapi kita kena nampak bahawa yang ada di dunia ini, walaupun kita katakanlah ada yang mendengar ni di kalangan isteri-isteri pembesar di kalangan kita ni, kita jangan ingat suami kita jadi besar juga waktu mana masuk dalam kubur nanti. Jangan kita fikir dia juga akan jadi pembesar di akhirat nanti, kecuali dia ada agama. Dia ada agama. Dan kita bila jadi seorang isteri kepada pimpinan-pimpinan ataupun jadi kedudukan yang tinggi di kalangan isteri-isteri pemimpin ini sendiri, maka kita jangan pada diri kita rasa bahawa kita ni akan jadi mulia juga di akhirat nanti. Tak. Janganlah kerana suami kita rasa kita pun jadi hebat juga. Jangan begitu. Tetapi kita kena ingat bahawa dalam hidup kita ni, amalan-amalan kita ni menghebatkan kita, menjadikan kita ni hebat. Bila kita tak jaga amalan dalam hidup kita, menyebabkan kita ni jadi hilang kehebatan diri kita. Antara amalan apa dia? Ketamakan, yang menyebabkan hilangnya hebatnya kita. Ramai mana orang perempuan yang hilang kehebatan dalam hidup dia bila dia mula tamak terhadap dunia. Tamak terhadap dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala tegur pada isteri Nabi. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya
wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai isteri Nabi. Ni diajar supaya siapa-siapa yang menjadi isteri kepada mana-mana suami-suami yang ada kedudukan dia. Suami kita jadi ketua cawangan, suami kita jadi nazir masjid, suami kita menjadi apa dia? Ketua jabatan, ataupun suami kita ni dia ada kedudukan dia di kalangan mereka tersebut. In kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau sekiranya kamu ni berkeinginan kepada keuntungan dunia, wazinatha, dan juga segala perhiasan yang ada di atas dunia ini, fata'alaina umatti'kunna, maka kamu panggil isteri kamu tu wahai Nabi, kamu bagi segala benda yang dia nak. Isteri yang nak kepada benda apa yang dia nak tu kamu bagi. Bila kamu bagi, wa usarrihkum kunna sarahan jamila, lepas pada itu kamu cerai mereka tu seorang-seorang dengan perceraian yang baik. Allah ajar demikian. Kerana isteri yang macam ni tak layak nak disimpan, tak layak untuk dijadikan isteri. Kerana dia nampak berumah tangga tu untuk dunia, dia tak nampak rumah tangga ni untuk akhirat. Dalam Islam, bila kita berumah tangga, kita kena nampak akhirat. Akhirat tu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dunia. Tapi dalam hidup ada setengah orang, bila dia berumah tangga, dia nampak dunia tu jadi keuntungan pada dia. Dalam hidup kita jangan begitulah. Bila kita berumah tangga, kita nampak terus, aku mesti dapat bersama juga dengan suami ni untuk ke dalam syurga Allah. Aku mesti bersama dengan ayah dan ibu aku dalam syurga Allah. Bila aku dapat berumah tangga dengan dalam hidup kita ni, nampak kedudukan yang ada pada keluarga kita ni, kita mesti dapatkan akhirat Allah. Dapatkan akhirat Allah ni mesti keutamaan dalam kekeluargaan. Saya ulang banyak kali kan, buat apa kita dapat dunia? Dunia kita dapat ni, ya, kalau kita dapat dunia ni satu bonus. Tapi kalau kita dapat dunia kita ni, dapat segala-gala dunia, tapi masuk dalam kubur, hilang segala-galanya. Tak ada manfaat langsung dalam hidup kita. Rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, kedudukan kita tinggi dan segalanya. Tapi bila masuk dalam kubur, kita hilang segala-galanya. Bukan demikian. Sahabat-sahabat sekalian, dalam hidup kita ni, bila kita hidup di atas dunia ni, jangan nampak dunia, tetapi biar nampak akhirat. Sentiasa nampak akhirat. Ini tanda kecerdikan dalam hidup. Ini yang diajar dalam hidup kita ni. Lepas tu, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Kalau mereka nak kepada Allah dan juga Rasul, wa daral akhirah. Allah mula sebut, dan perkampungan akhirat. Kamu nak kepada kehidupan akhirat. Fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya Allah telah menyediakan pada perempuan-perempuan yang muhsinat. Perempuan, Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau kamu nak pada akhirat Allah, kamu kena jadi seorang perempuan yang muhsinat. Muhsinat ni maknanya perempuan yang terjaga. Seorang perempuan yang benar-benar dengar segala arahan yang diarahkan oleh Allah, kemudian arahan suami, selagi mana tak bercanggah dengan syariat Allah, maka perempuan ni dianggap muhsinat. Perempuan yang terjaga. Dia masuk dalam hisan. Dia masuk dalam apa dia? Dia masuk dalam kubu. Perempuan yang muhsinat, terjaga dalam hidup dia. Ganjaran untuk dia apa dia? Ajran azima. Ganjaran yang amat besar yang Allah sediakan pada diri dia. Saya buat contoh ya. Ada satu peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat suami kepada isteri ini dipesan pada isteri dia. Dia kata, kamu jangan keluar daripada rumah. Berlaku apa-apa pun kamu duduk dalam rumah je. Isteri dia kata ya. Suami dia pergi keluar bekerja. Di zaman tersebut tak ada telefon-telefon ni. Kemudian bila dia pergi berhari-hari pergi, tak balik-balik ni. Kemudian datang kabar berita kepada isteri ni. Ini kabar apa dia? Kabar di mana ayah dia sedang sakit tenat. Ayah kepada isteri ni sedang sakit tenat. Lalu dia pun serba salah. Suami dia pesan, jangan keluar rumah. Sama ada apa pun yang berlaku. Dia pun, iya je lah. Waktu tu dia tak sangka pun keadaan yang berlaku ni. Nak berlakunya yang disebut dengan ayah dia yang akan sakit. Tapi tiba-tiba dapat berita yang ayah dia sakit tenat. Dia nak buat macam mana? Dia pun hantar seorang hamba pergi tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak aku balik? Di saat mana? Balik ke rumah ayah. Nak melawat ayah.
yang sedang sakit tenat di saat mana suami aku melarang aku keluar daripada rumah. Rasulullah jawab apa dia? Rasulullah kata, kekalkan kamu di dalam rumah kamu. Jangan kamu balik. Jangan kamu balik kerana kamu tak dapat arahan daripada suami kamu membenarkan keluar daripada rumah. Dan suami kamu sebut begitu kan, dia pun kekal dalam rumah. Sampai satu ketika datang pula berita yang berita ayah dia dah meninggal dunia. Dah meninggal dunia. Orang bagi tahu ayah dia dah meninggal dunia. Dia pun hantar budak lagi tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak aku pulang ya Rasulullah? Aku nak balik, nak ziarah ayah aku." Lalu Rasulullah jawab apa dia? Kekalkan kamu dalam rumah kamu. Jangan kamu keluar daripada rumah kamu. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Kamu jangan balik walaupun ayah kamu dah meninggal dunia. Padahal ayah dia, anak mana yang tak sayang pada ayah? Tapi oleh kerana ingat bertentangan dengan arahan suami. Kalau bertentangan dengan arahan suami, maka di saat tersebut dia kata, dia tak baliklah. Dia taat. Kemudian lepas pada tu orang kebumi jenazah arwah ayah dia. Dah dalam keadaan dikebumi jenazah arwah ayah dia, orang bagi tahu dah dikebumi. Dia pun hantar balik pada Rasulullah. Hantarkan seorang budak pergi tanya Rasulullah. Budak ni hamba sahaya lah. Tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk nak ziarah kubur arwah ayah?" Arwah ayah tak sempat, dia sakit tak boleh balik, dia meninggal dunia tak boleh balik. Dia dikebumikan nak pergi ziarah kubur je. Nak pergi ziarah kubur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kekalkan dalam rumah kamu. Dia pun tak balik juga. Sehinggalah Rasulullah hantar seorang hamba bagi tahu pada dia, kerana ketaatan kamu itu menyebabkan arwah ayah kamu diangkat darjat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terangkat darjat daripada mana? Darjat mana? Terangkat ni, terangkat darjat seorang anak yang taat pada suami, yang jaga perintah suami dia. Padahal dia keluar daripada rumah dia untuk nak ziarah arwah ayah dia, sepatutnya demikian. Tapi dia tak keluar. Dia taat dalam hidup dia. Bila dia taat begitu, menyebabkan ayah dia tu masuk dalam syurga Allah. Punca apa dia? Punca ketaatan seorang anak yang ditarbiah dan dididik sesolehah itu, yang lahir daripada didikan arwah ayah ini, menyebabkan ayah ni masuk dalam syurga Allah kerana taatnya seorang anak kepada suami tadi. Besar nilai ganjaran peristiwa ini berlaku. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala pesan dalam ayat ini, yang kita belajar pada ayat yang ke-33 sebelum daripada ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Waqarna fi buyutikunna." Wahai orang perempuan, kamu kekalkan dalam rumah tangga kamu. Waqarna fi buyutikunna. Kamu tak payah pergi ke manalah. Tak payah sibuklah nak pergi shopping, nak pergi berjalan ke mana-mana. Kamu duduk dalam rumah kamu. Waqarna fi buyutikunna. Tambah-tambah kat luar ni fitnah yang terdedah. Kalau kamu keluar, kamu senang untuk terdedah dengan fitnah. Lalu kamu duduk di rumah kamu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu suka sangat nak keluar-keluar berhias dengan hiasan-hiasan jahiliyah. Perangai orang yang jahil. Orang jahil apa dia? Buka kain tudung, kemudian dalam keadaan melengguk-lenggukkan badan, pakai baju pula seksi-seksi, kemudian bauan orang jahiliyah, dia panggil demikian. Kamu jangan demikian. Lepas tu kamu duduk kat rumah, kita kata, duduk kat rumah buat apa ustaz? Nak buat apa? Allah Subhanahu wa taala sebut, wa aqimnas solah. Bangunkanlah kamu solat, wahai orang perempuan. Allah guna wa aqimnas solah. Allah guna kalimah nun yang menunjukkan khusus untuk orang perempuan. Sepatutnya biasanya Allah Subhanahu wa taala sebut wa aqimus solah. Dirikanlah semayang. Kamu semua dirikan semayang. Wa aqamus solah. Cara Allah, tapi ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut wa aqimnas solah. Orang perempuan, kekalkan kamu dalam rumah. Lepas tu kamu buat apa kat rumah? Dirikan solat. Dirikan solat tu, yang pertama dirikan solat tu betul. Yang kedua yang berkaitan dengan solat, jaga kebersihan dalam rumah. Orang perempuan kalau ditanya, nak buat apa ustaz? Bosan kat rumah? Tak. Dirikan solat. Maksud dirikan solat apa dia? Jaga kebersihan kat dalam rumah. Kemas rumah, atur rapi rumah terhadap makanan. Pastikan makanan-makanan yang kita sortish elok-elok, kita susun elok-elok. Yang masuk ni bukan makanan syubhah dalam rumah tangga kita. Masuk dalam rumah tangga kita, wa aqimnas solah ni maknanya
Yang pertama, dirikan sembahyang tu sendiri. Tapi segala yang berkaitan dengan solat, kamu jaga. Wa aqimnas salah. Termasuk jaga aurat, langsir rumah. Jangan terbuka sehingga nampak orang kat luar, nampak orang dalam rumah. Misal contohnya. Ni kamu tak jaga solat. Kamu jenis tak jaga solat. Bila kamu buka je, sehingga kan orang datang, orang nampak segala-gala aurat dalam rumah ni sendiri. Sedangkan rumah ni pun ada aurat dia. Jaga aurat untuk solat. Macam mana? Demikian dalam rumah tangga kita. Kemudian wa atinaz zakah. Allah guna kalimah wa atinaz zakah, dan orang perempuan tunaikan zakat. Maksud tunaikan zakat apa dia? Kamu masak tu, kamu bahagi-bahagi pada jiran-jiran sebelah. Kamu ada makanan yang lebih dekat dapur tu, yang makanan banyak-banyak yang kamu masak daripada kamu buang dalam tong sampah. Jauh lebih baik kamu masak, kamu agih-agihkan pada jiran-jiran. Jangan sampai terbuang. Pembaziran berlaku. Kadang-kadang daging korban tahun lepas ada lagi dalam peti ais rumah kita. Yang sebutnya gambaran bagaimana kitanya jarang kita nak agih-agihkan wa atinaz zakah. Maknanya apa dia? Wa atinaz zakah, ajak orang datang makan, adik-beradik datang makan kat rumah kita. Bagi tahu pada keluarga kita, marilah habiskan makanan yang ada dalam rumah tangga kita ni. Suami kita ni beli untuk keluarga kita, dan kita sebut ada suami kita. Boleh tak kalau kita nak ajak adik-beradik kita untuk kita nak makan dalam rumah tangga kita ni? Kita sebut demikian. Kemudian wa ati'nallaha wa rasulah. Kemudian Allah guna kalimah wa ati'nallaha wa rasulah. Kamu taatlah Allah dan juga Rasul. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama yuridullahu liyuziba ankumur rijs. Allah buat demikian tujuan untuk nak bersihkan kamu daripada najis-najis. Kemudian halal bait. Wahai keluarga halal bait, keluarga Rasulullah, wa yutahhirakum tathira, sehingga kan kamu bersih sebersih-bersihnya. Sampailah ayat pada hari ini. Ayat pada hari ini ayat yang ke-34. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wazkurna ma yutla fi buyutikunna. Dan bila kamu berada kat rumah kamu sentiasalah baca ayat Quran. Wazkurna fi ma yutla fi buyutikunna. Hendaklah kamu sentiasa berzikir dan ingatlah serta amalkanlah apa yang dibacakan dalam rumah kamu daripada ayat-ayat Al-Quran Karim. Wazkurna ma yutla. Allah guna khusus untuk orang perempuan. Wazkurna sebagaimana dengan wa aqimna, sebagaimana kamu kena dirikan solat, wahai orang perempuan. Sama juga dengan wazkurna. Allah guna kalimah demikian. Hendaklah kamu, wahai orang perempuan, pada diri kamu ni apa dia? Sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa bertasbih, sentiasa berzikir, sentiasa kamu mengingatkan keluarga kamu terhadap ma yutla fi buyutikunna, dan terhadap apa yang dibaca dalam rumah-rumah kamu tadi. Apa dia yang kamu baca? Al-Quran Karim. Kamu sentiasa ingatkan dalam keluarga kamu, anak-anak kamu bila nak keluar je, kamu wahai ibu, kalian pesan pada anak-anak, jangan keluar dalam keadaan kamu buat maksiat. Kamu keluar dalam keadaan kamu taat. Pastikan diri kamu jaga perintah Allah. Sehingga bila? Sehingga kamu pulang balik ke rumah ini. Itu cara yang kita diajar supaya kitanya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan juga segala kebijaksanaan agama ini. Hikmah agama ni penuh dengan kecerdikan. Allah dia jadikan Islam ni sumber kecerdikan dalam hidup. Orang perempuan bila dalam rumah tangga kalian mesti ajar dengan penuh hikmah, dipanggil. Ajar dengan penuh kebijaksanaan pada keluarga kita. Kita sebut pada anak-anak kita, kalau kita nak berjaya, kita dengan ekonomi Islam. Jangan kita guna selain daripada Islam. Dia tak akan jadi berjayanya ke kita. Orang kita kan terlibat dengan share, terlibat dengan saham. Tapi dia beli saham-saham yang tidak Islamik pun. Terlibat dengan forex, misal contohnya. Dia terlibat dengan forex yang tidak betul dengan syariat Allah. Kemudian dia terlibat dengan apa dia? Dia terlibat dengan unsur-unsur riba dalam perniagaan dia. Yang menyebabkan akhirnya orang ni dipanggil tidak hikmah dalam hidup dia. Bila kamu buat demikian, kamu kira nak banyak dia. Ada orang kita, dia keluar rumah, dia sanggup makan rasuah. Kerana apa dia? Kerana bagi dia nak duit. Dia nak kepada harta benda. Dia tak nampak hikmah di sebalik
Di sebalik yang disebut ambil rasuah tadi, menyebabkan porak-poranda rumah tangga dia kesan buruk. Ada orang yang keluar daripada rumah, dia sibuk nak berjudi, cari jadi kaki judi, tahik judi dalam hidup dia. Ni kerana kamu tidak rasa hikmahnya agama Allah. Islam ni diajar awal-awal, bila kamu hidup atas dunia ni, kamu jangan sibuk dengan benda-benda yang demikian. Bila kamu sibuk dengan benda-benda yang demikian, menyebabkan akhirnya pada diri kamu ni, kamu tak cerdik dalam hidup kamu. Berjudi, cerdik ke tak cerdik orang berjudi? Minum arak, cerdik ke tak cerdik? Ganja, terlibat dengan ganja, cerdik ke tak cerdik? Orang kita terlibat dengan pil kuda, cerdik ke tak cerdik? Benda demikian. Nampak duit banyak dapat, tapi tak ada hikmah, tak ada kebijaksanaan dalam hidup kita. Inna Allah kana latifan khabira. Kerana Allah ni maha lemah lembut dengan hamba-hambanya, dan Allah ni sifat dia khabira, maha mendalam pengetahuan dia. Allah perintahkan supaya kita mengamalkan apa yang telah diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Al-Quran dan Sunnah di rumah-rumah kaum muslimin. Allah ajar demikian. Dengan kata lain, supaya isteri-isteri Nabi mengingati nikmat Allah yang dia tentukan pada mereka. Ni kena ingat dalam hidup kita ni, nak ajar pada kita ni, ingat banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita. Kalau kita nak kira nikmat, tak terkira lah. Saya sebut banyak kali lah. Kerana kita kufur lah menyebabkan kita ni payah nak dapat rezeki yang banyak. Orang kita ni ramai kufur nikmat. Bila dia kufur nikmat, dia tak nampak nikmat itu nikmat. Dia nampak nikmat ni satu benda yang dia tak dapat lagi. Benda yang dia dapat, dia tak rasa dia tu dah dapat nikmat tersebut. Tapi dia nampak yang dia tak nampak tu dah. Bila dia nampak, dia sentiasa nampak yang dia tak dapat lagi. Yang menyebabkan dia jadi tamak. Tamak dalam hidup dia. Nak lagi tu, sehingga dia kufur terhadap apa yang dia ada. Orang kita kan, ada sebuah kereta, tak padan dengan sebuah kereta, nak 2 buah kereta. Ada 2 buah kereta, nak 3 kereta, nak semua. Pada diri kita, dia mula jadi tamak. Ada selai pakaian, nak 2 helai, nak 3 helai. Tamak tu berlaku. Ada dah handbag, 1 handbag, nak handbag yang kedua, nak handbag, nak jadi koleksi yang banyak lagi dalam hidup dia. Ni perangai manusia. Kerana apa dia? Kerana dia kufur. Cuba dia jenis syukur. Orang yang jenis hidup syukur, cukuplah. Allah bagi dah begini, cukup dah dalam hidup. Bila dah cukup dah tersebut, dia tak jadi tamak pada diri dia. Dia akan rasa cukup dengan nikmat yang Allah bagi pada mereka. Ni cara Allah nak didik isteri Nabi dan juga siapa-siapa perempuan Islam ni supaya terdidik dengan keadaan demikian. Nikmat tersebut yang besar yang Allah bagi merupakan wahyu yang diturunkan di rumah mereka. Wahyu Al-Quran Karim yang dibaca dalam rumah kita, bukan di rumah manusia lain. Syukurlah kalau sekiranya di antara nikmat yang besar dalam rumah tangga kita, riuh anak-anak kita baca Al-Quran. Riuh keluarga kita membaca Al-Quran. Suami kita laungkan Al-Quran dalam rumah. Kita pula membaca Al-Quran, melagukan Al-Quran dalam rumah tangga kita. Rumah tangga orang lain boleh macam tu. Rumah tangga orang lain sibuk main piano, sibuk main gitar, sibuk main dengan alat-alat muzik. Rumah tangga kita tak ada alat-alat muzik tu. Tak ada benda demikian. Tapi kita melaungkan ayat Quran untuk dijadikan muzik-muzik, dijadikan ayat-ayat yang menghiburkan jiwa di kalangan kita. Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq merupakan wanita dan isteri Nabi yang paling banyak mendapat kurniaan itu. Dalam ramai-ramai isteri Rasulullah yang banyak sangat nikmat ialah Sayyidatina Aisyah, di mana wanita yang paling istimewa, yang memperolehi kurniaan yang tiada bandingan. Hal ini kerana tiada wahyu yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan di tempat tidur isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, aku tidur dengan Aisyah pun Allah turunkan wahyu. Besarnya, mahal lembutnya Allah dan kasih sayangnya terhadap isteri-isteri Nabi ini, maka diberikan pada mereka dengan kurniaan dan darjat yang tinggi daripada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih mengetahui bahawa mereka selayaknya mendapat anugerah yang diberikan secara khusus kepada mereka. Maka sudah semestinya mereka perlu bersyukur kepada Allah atas sifat yang maha lemah lembut, lagi maha mengetahui kerana dia yang mentakdirkan mereka dapat tinggal di rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hikmah, itu As-Sunnah
Nabi SAW itu sendiri. Sebab tu syukurlah kepada Allah bila suami kita, anak-anak kita, isteri kita dah mula hidup dengan Al-Quran. Baca Quran. Syukur itu, alhamdulillah, rumah tanggaku dihiasi dengan Al-Quran. Dan nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan pada kita bila kita dapat Al-Quran. Bila dapat Al-Quran, sama ada dibaca, dihafal, anak-anak kita menghafal Al-Quran, kemudian dalam suasana yang dalam hidup Al-Quran Karim, ini nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan dalam kekeluargaan masing-masing. Cuba tengok dalam rumah tangga kita. Tuan-tuan tengok dalam rumah tangga tuan-tuan. Saya tengok dalam rumah tangga saya, macam mana Al-Quran Karim yang berada dalam rumah kita, sehingga kita diulang. Bila kita dapat demikian, itu tanda kita mendapat nikmat yang besar yang Allah kurniakan pada kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita, dan Allah jadikan kita di kalangan orang-orang, keluarga-keluarga yang hebat, dan Allah rahmati kehidupan kita berkeluarga, sehingga kan kita beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah pada setiap ketika dan setiap masa di kalangan kita. Jangan lupa tuan-tuan untuk share kuliah-kuliah sebegini. Tuan-tuan share yang dalam YouTube. Tuan-tuan boleh tolong subscribe dalam YouTube, termasuk dalam Instagram dan Twitter. Kita sama-sama meriuhkan suasana dunia internet ataupun dunia online kita ini dengan cara demikian. Tuan-tuan share. Bila tuan-tuan share tersebut, tuan-tuan akan dapat manfaat sama. Dan di kalangan kita saling dalam keadaan menyampaikan dakwah sesama kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.